Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zarim Zainuddin, bernombor matrik 10 DDT 21F 2017. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Tiana bin Muhammad Solo. Saya di kelas DDT 1B, nombor matrik 10 DDT 21F 2060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatin Hazwani binti Muhammad Helmi, nombor matrik 10 DDT 21F 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Akilah binti Ibrahim, nombor matrik 10 DDT 21F 2005. Saya akan menerangkan tentang kandungan pembentangan. Antara kandungan pembentangan yang pertama ialah pengenalan tentang aplikasi TikTok. Yang kedua, paparan tentang video isu yang terdapat dan diambil dari pautan di aplikasi TikTok. Yang ketiga, objektif penghasilan video. Yang keempat, huraian Al-Hadis yang diambil dari laman sesawang yang berkait rapat dengan isu yang dibincangkan. Yang kelima, tentang punca masalah yang terdapat di aplikasi tersebut. Yang keenam, kesan masalah kepada masyarakat Islam. Yang ketujuh, cara mengatasi masalah tentang isu yang dibincangkan. Yang kelapan, kesimpulan dan pendapat yang dapat kami huraikan dari isu yang dibincangkan. Dan terakhir sekali, sumber rujukan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objek penghasilan video. Antara objektif penghasilan video ialah dapat menerangkan tentang apa itu aplikasi TikTok. Yang kedua, dapat memaparkan video contoh tentang isu berkaitan dengan aplikasi tersebut. Yang ketiga, dapat menghuraikan contoh huraian hadis yang berkaitan. Yang keempat, dapat mengenal pasti punca masalah berkaitan TikTok. Yang kelima, dapat menyenaraikan kesan masalah berkaitan TikTok. Yang keenam, mengenal pasti cara mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, memberi kesimpulan dan pendapat tersendiri berdasarkan permasalahan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan aplikasi TikTok. Apa itu TikTok? TikTok ialah aplikasi rangkaian sosial yang terbaru dan sudah sangat popular di kalangan kanak-kanak, remaja maupun golongan yang sudah berusia. Aplikasi ini adalah tempat di mana masyarakat membuat video mereka tersendiri. Aplikasi ini juga dapat berkongsi video kepada rakan-rakan. Sebagai contoh, seorang remaja membuat video lalu berkongsikan video tersebut kepada rakan-rakannya. Aplikasi ini juga adalah tempat di mana orang dapat menilai kerja orang lain serta boleh dijadikan sebagai tempat berkomunikasi. Akhir sekali, aplikasi ini dapat menjadi perkhidmatan yang menggabungkan karaoke dengan penciptaan video. Tio 03 Tio Sony Bitcoin Tio 03 Kauri Mr. Mufid Ambiar dan Kauri. Huraian Al-Quran atau hadis yang berkait dengan budaya TikTok ini Imam Al-Qutubi, di mana artinya adalah para ulama berdalil dengan ayat ini iaitu mencela joget dan juga pelakunya. Imam Abu Wafa bin Akil berkata, di dalam Al-Quran jelas melarang tentang joget, firman-Nya iaitu jangan berjalan di muka bumi dengan marah ataupun penuh kesenangan. Dalam ayat ini juga mencela kesombongan, dan joget adalah bentuk ekspresi dari senang-senang dan penuh kesombongan. Maksud hadis di atas ini adalah masyarakat zaman sekarang tidak perlulah menunjukkan ataupun menonjolkan bentuk badan ataupun menjual
menjual maruah diri dekat sosial media, terutamanya TikTok, di mana kita lihat sekarang ini penuh dengan aksi joget ataupun menunjukkan maruah diri itu. Huraian Al-Quran dan juga Al-Hadis yang kedua adalah Syekh Al-Faqih Muhammad Syahlil Al-Utsaimin bermaksud artinya adalah menari dalam hukum asalnya adalah makruh, namun apabila dilakukan dengan cara menyeleneh atau meniru orang kafir maka hukumnya adalah haram. Hadis ini bermaksud kita kalau menari itu kita perlulah tidak menunjukkan bentuk badan ataupun menayangkan maruah diri kita sendiri, terutamanya untuk golongan perempuan, di mana sekarang ni golongan perempuan ramai yang orang panggil menayangkan badan ataupun menunjukkan bentuk badan untuk lebih kurang untuk menaikkan view ataupun untuk mendapatkan perhatian masyarakat di luar sana. Itu saja. Bentangkan nombor 5 iaitu punca masalah. Punca budaya TikTok keterlaluan dalam kalangan masyarakat Islam. 1 ialah ketagihan melampau remaja terhadap media sosial. 2 terlalu mengikut trend. Dan 3 keasyikan penglibatan diri dalam semua benda. 6 ialah kesan masalah. Kesan budaya TikTok keterlaluan dalam kalangan masyarakat Islam. 1. Hilang rasa malu dan nilai kemanusiaan dalam diri. 2. Terlupa kewajipan sebagai umat Islam. Dan ketiga, terlalu lalai dengan dunia TikTok. Dan keempat ialah cara pemakaian tidak menunjukkan seperti diri itu orang Islam. Seterusnya, cara mengatasi budaya TikTok yang keterlaluan dalam kalangan masyarakat Islam. Yang pertama melibatkan peranan ibu bapa, iaitu ibu bapa haruslah membendung penggunaan gadget dari kecil lagi. Seterusnya, hadkan masa penggunaan gadget kepada anak-anak. Yang kedua, peranan kerajaan iaitu menguatkuasakan undang-undang dan juga mewujudkan penapisan muat naik video di TikTok. Dan yang ketiga, peranan masyarakat iaitu melaporkan sekiranya terjumpa video yang melanggar hukum atau undang-undang. Kesimpulannya, ibu bapa, masyarakat dan negara berperanan penting dalam memastikan penggunaan aplikasi TikTok tidak disalahgunakan. Aplikasi TikTok adalah platform untuk pelbagai kegunaan, bukan untuk disalahgunakan. Masyarakat perlu menggunakan aplikasi ini dengan sebaik mungkin dan mendatangkan faedah. Pada pendapat kami, aplikasi ini sewajarnya tidak boleh disalahgunakan kerana platform ini boleh mendatangkan sumber rezeki. Selain itu, aplikasi ini dijadikan tempat untuk memberi nasihat, bukan disalahgunakan. Oleh itu, gunakanlah aplikasi ini dengan sebaiknya untuk kegunaan masa hadapan.